Benar ini dalam perkataan, benar juga dalam tindakan, benar juga dalam hati. Membenarkan sesuatu kebenaran, membatilkan sesuatu yang batil, mengalahkan kebatilan, memberhentikan kemaksiatan kebatilan, menegakkan kebenaran. Semua ini memerlukan pengorbanan, memerlukan keteguhan jiwa, memerlukan kesanggupan yang luar biasa, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kadang-kadang untuk kita berkata benar di hadapan pasangan kita pun bukan sesuatu yang mudah. Berkata benar di hadapan seseorang yang kita sangat takut dan sangat kita gerun, tuan-puan sekalian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersama-sama di kalangan orang yang benar. Allahu Akbar. Saya faham dilema buah ya, dilema kita kan sebagai orang awam melihat situasi yang kita sendiri agak susah nak memahami, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, dalam beberapa hari ini kita digempurkan ataupun digemparkan dengan isu whisky ataupun arak yang diberi nama timah, kan, whisky arak yang beri nama timah, yang mendapat anugerah antara whisky yang terbaik dan sebagainya. Kemudian kita boleh melihat respon para pemimpin, kan, respon para pemimpin yang pelbagai, sama ada pemimpin yang lepas ataupun pemimpin sekarang, sama ada pemimpin yang mewakili di kalangan pembangkang ataupun kerajaan. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, dari sudut hati yang dalam saya berdoa pagi-pagi tadi terlintas, ya Allah, berilah kekuatan kepada para pemimpin, sama ada anda di kalangan pemimpin kerajaan ataupun pemimpin pembangkang. Bukan bila sebut kerajaan saja yang perlu melaksanakan, anda di peringkat pembangkang juga sama-sama sebenarnya sedang membentuk kerajaan. Sama ada anda berada di barisan mana pun, subhanallah, kan, namanya pemimpin. Kullukum ra'in, setiap pada kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi, dan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas setiap kepimpinan. Ada sebelah pihak mengatakan, cek syarikat tu siapa yang luluskan. Okey, kemudian sebelah pihak pula dipersalahkan kerana dia sedang memegang tampuk pemerintahan. Jadi tunding menunding jari ini tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali ada satu pemimpin, 2, 3, 4, lebih ramai lebih bagus, yang berani bertanggungjawab untuk memastikan kawalan-kawalan terhadap perkara sebegini betul-betul dikawal. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sendiri sebagai orang awam, tuan-puan sebagai orang awam, mungkin kita selalu dikatakan bahawa kita tidak tahu apa yang berlaku hakikatnya. Kenapa tak boleh begini, kenapa tak boleh begitu, kenapa tak laksanakan begini, kenapa tidak laksanakan begitu. Kita berada di sebuah negara masyarakat majmuk, sebuah negara yang perlu menjaga batas-batas ataupun hak-hak semua agama, semua bangsa dan sebagainya. Di situlah cabaran besar pemimpin kita, tuan-puan sekalian. Sebab itu, apa yang mampu kita buat adalah mendoakan. Jauh sekali maki hamun, kan, sumpah seranah, sampai menggunakan perkataan-perkataan keji dan sebagainya. Ramai orang bila berlaku sesuatu mudah menyiram air, kan, menyiram minyak ke atas api yang sedang marak. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita dah belajar dalam kuliah Riyadhus Salihin kita yang lepas, kan, apabila kamu berhadapan dengan sesuatu kemungkaran, kan, suatu keingkaran yang datangnya daripada pemerintah, janganlah kamu menentang dengan senjata dan sebagainya. Hendaklah kamu mengikuti pemerintah, mentaati pemerintah tersebut dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, pemerintah tersebut dengan Al-Quran. Kemudian, Masya Allah, hendaklah kamu mendoakan kebaikan buat mereka. Jadi begitulah, tuan-puan sekalian. Saya sebut tu sebab pagi-pagi pun saya baca, semalam pun dah baca sebenarnya isu ni. Wallahu alam, kita mendoakanlah, insya-Allah ada pemimpin yang ada kekuatan untuk melakukan. Sebenarnya kan kita sendiri pun duk terfikir lagi, kan, Mars Airlines dengan AirAsia, Mars Airlines bawa kerajaan, kan, AirAsia kita kata swasta, wallahu alam. Sampai hari ini masih lagi tidak membenarkan pramugari untuk memakai tudung.
Suruhnya pakai tudung kalau tak nak bagi, ataupun pakai baju yang longgar, bukan ketat, gelemak, singkat dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, dalam bab ini pun kita masih tertanya-tanya apa halangan sebenarnya. Lagi-lagi kalau di bawah jagaan kawalan kerajaan sendiri. Adakah dengan berpakaian ketat seksi pramugari tersebut, maka penerbangan semakin maju, jadi daya tarikan kepada pelancong? Adakah kerana pramugari itulah pelancong guna airlines kita? Kan, adakah kerana pramugari yang sebegitu, berpakaian sebegitu, maka kita pun menjadi terkenal, kita punya airlines? Subhanallah, baru-baru ni kita tahu ada satu airlines Ukraine, subhanallah, ya Ukraine, memperkenalkan pakaian yang longgar, pensuit, kasut sneaker untuk pramugari. Yang kita nampak sangat sopan, kan? Semuanya dah viral dah isu ni. Itu pakaian bagi negara yang bukan Islam. Masya Allah, tuan-puan nikmati Allah sekalian. Sebenarnya boleh. Jawapannya boleh sebenarnya. Tak tahu apa halangan. Saya dah bising, bukanlah saya yang bising. Maksudnya kita semua rakyat Malaysia dah bising. Saya cakap begini bukan mewakili rakyat Malaysia saja. Pramugari yang saya jumpa ramai. Sebab dulu selalu travel kan, terbang sana, terbang sini bila ceramah. Tuan-puan sekalian, pramugari berapa orang menangis depan saya. Ustazah, saya sebenarnya bukan begini, saya tutup aurat tapi kerana kerja. Saya belum mampu lagi nak cari kerja lain. Saya naik flight Mas ke, flight AirAsia ke, bahkan Melindo kan. Melindo ni pun kerajaan guna kan. Subhanallah, saya jumpa dia duk tarik kain, duk betul-betulkan ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya cuma mendoakan, dia kata macam mana Ustazah kalau saya mati dalam keadaan saya begini. Saya sangat takut. Dan ini kisah benar tuan-puan sekalian, Allah menjadi saksi. Dalam satu penerbangan, kebetulan tempat saya masa tu saya travel seorang, ada kosong. Lepas tu seorang pramugari ni minta izin untuk sebelah saya. Lepas tu dia bercerita, Ustazah, saya ibu tunggal. Saya dah cuba buat perniagaan sekian-sekian, saya cuba cari kerja lain-lain tak dapat. Saya masih bertahan. Dan apa yang saya buat, amalan saya ialah Ustazah, setiap hari saya mesti baca surah Yasin, surah Al-Mulk tu tak tinggal, surah Sajadah, surah Al-Kahfi tak silap. Saya masa tu terkejut bila dia sebutkan banyak amalan harian yang dia buat. Kemudian saya amalkan Ustazah, selawat gini dalam keadaan menangis-nangis. Saya kata sebab saya harap kalau saya mati dalam keadaan saya makai pakaian begini ketika kerja, di luar kerja ditutup aurat. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya. Jika Allah belah kasihan pada saya, Allah tak bakar saya di api neraka. Allah tidak azab setiap helai rambut, setiap kulit yang saya dedahkan ini. Kata, ya Allah puan. Saya kata, puan buat amalan jauh lebih banyak daripada saya. Hati puan mungkin jauh lebih bersih daripada saya. Puan buat kemungkaran dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maksudnya dalam hati puan taat kepada Allah. Tapi puan masih lemah. Sebab itu kan ada 4 pembahagian. Ada taat dalam taat. Orang yang melakukan ketaatan, dia buat solat dalam keadaan hatinya taat kepada Allah. Ada orang, dia taat dalam maksiat. Dia buat ketaatan, dia solat, dia sujud, tapi hatinya sebenarnya dia solat kerana riak. Maksud dia melakukan ketaatan tapi hatinya bermaksiat kepada Allah. Ada orang yang maksiat dalam maksiat. Dia dalam tak solat, hatinya pun tidak terikat dengan Allah. Jadi ini kita bimbang. Ada juga orang yang taat tetapi dalam maksiat. Hatinya taat tetapi dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sepanjang dia melakukan maksiat, dia dalam keadaan apa? Rasa bersalah, rasa berdosa. Saya hanya jawab begini. Saya kata, puan, mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Allah ampunkan puan. Allah ampunkan para pemimpin kita. Allah ampunkan pihak kerajaan kita. Siapa pun yang terlibat dalam tidak berusaha. Ini bukan cerita di airline saja tuan-puan sekalian. Tajuk kita ni berkata benar, ia tetap bab kebenaran. Ini bukan cerita airline saja, tetapi cerita banyak hotel di Malaysia. Saya ada pergilah beberapa hotel. Ada pekerja menangis depan saya. Dupa saya nangis. Kenapa kak? Dia kata, Ustazah doakanlah. Saya nak pakai tudung waktu kerja. Tetapi pihak hotel tidak benarkan. Kalau saya pakai, saya kena berhenti kerja. Tapi inilah sumber pendapatan. Saya ada anak-anak yang nak ditanggung. Saya rasa, ya Allah, tak logiknya hotel ni, pengurusan ni. Saya rasa macam nak pergi jumpa orang hantar. Mungkin saya akan pergi jumpa satu hari. Sedangkan hotel itu disupport oleh orang-orang umat Islam yang suka bawa selalu penuh anak-anak dan sebagainya. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Kan, wallahu alam, di manakah hak pekerja Muslim, pekerja Islam, wanita-wanita Islam yang bekerja di negara Islam, di negara kita sendiri, yang bukan pramugari ni bukan tak pergi. Mereka cuba mohon tetapi mereka dihalang. Ada seorang pramugari datang ke rumah saya dengan mak. Saya tak tahu dia pramugari sebab pakai tudung labuh, pakai stocking apa ni. Dia datang macam tu lah juga menangis. Dia kata, Ustazah, antara sebab saya bertahan, sebab saya yang selalu jadi suara, tetap tidak berhenti dah berapa tahun, mohon dengan pihak atasan, buat memorandum, minta untuk dibenarkan memakai tudung dan sebagainya. Dan jika saya berhenti, siapa yang nak sambung perjuangan? Ramai yang tak suka saya. Lepas tu kan, dia ceramah, dia ulang balik ceramah. Ustazah ada sebut gini, Ustazah. Dia kata, Ustazah tahu tak, sepanjang dalam penerbangan saya akan dengar ceramah Ustazah, ceramah Ustaz ni disebut. Sampai kawan-kawan saya kata, saya dah jadi Ustazah dah sebab saya akan ceramah dia balik. Saya kata, Masya Allah Puan. Tetapi bila berlaku pandemik, Masya Allah, ramai pramugari diberhentikan kerja. Betul kan? Ataupun dicutikan. Ramai pula yang datang ke galeri jumpa Ustazah. Alhamdulillah. Dulu saya tak kuat untuk berhenti. Tapi bila berlaku pandemik, saya diberhentikan oleh Allah. Saya tahu. Dan Allah jua yang buka jalan. Dan Alhamdulillah, saya boleh survive. Dulu mungkin saya tak kuat. Rupanya akhirnya Allah yang jabar. Allah yang maha memaksa. Allah yang akan memaksa, tuan-puan sekalian, hamba-hamba yang dicintainya. Dulu tak ada kekuatan nak berhenti, tapi bila berlaku pandemik, berhenti juga. Akhirnya dapat juga sumber pendapatan yang lain dalam keadaan terpaksa. Akhirnya boleh survive. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi kita terus berharap dan kita tidak pernah berputus harap. Tak pernah putus harap. Siapa pun yang bertukar pemerintah, suatu hari insya-Allah kita akan rasa barakah, tenang, bahagia melihat pemakaian pramugari kita. Maksudnya saya bercakap bukan sebagai rakyat. Ni pun nanti nak naik dah boleh buka border ni kan. Kan jemput sana sama sini memang banyak guna airlines pun. Macam itulah tuan-puan sekalian. Jadi kita nampak pakaian seseorang itu kadang-kadang bila kita tahu mereka dalam situasi yang terpaksa dan okey, jawapan tu tadi. Dia tanya, Ustazah, macam mana kalau saya tak sempat nak cari kerja lain dan saya meninggal dalam keadaan saya berpakaian macam ni? Saya jawab begini. Sebab jawapan saya ni bukan jawapan saya seorang. Saya merujuk kepada perbincangan para alim ulama. Mudah-mudahan. Dia kata macam ni ya jawapan alim ulama bagi orang yang berada di situasi begini. Contoh lagi yang bekerja di tempat yang jual arak. Kan contoh bekerja di tempat yang menjual arak. Lepas tu saya tanya, kalau orang nak beli arak kamu jual tak? Terpaksa. Sebab masa tu saya yang jaga cashier. Kan contohnya di 7E ada arak lagi kan. Contohnya lah 7E. Minta maaf kalau saya salah maklumat. Dia bekerja dan dia jaga shift. Tiba-tiba orang buka isya nak beli arak. Dia tak boleh kata, oh maaf saya tak jual, saya tak boleh ni. Jadi itu antara isu juga perbincangan. Jadi adalah beberapa perkara-perkara yang seumpama ni bila ditanya, tuan-puan dan Allah sekalian, dalam keadaan dia sedang mencari rezeki melalui cara yang sebegitu, kan bercampur dengan maksiat, maka yang pertama dia perlu niat untuk berhenti. Pertama, niat untuk berhenti. Mesti ada niat untuk berhenti. Bukan niat untuk naik pangkat lagi, nak kejar lagi. Mesti ada niat untuk berhenti. Yang kedua, dia perlu ada tindakan untuk berhenti. Maksudnya, dalam proses tersebut dia cuba cari kerja, sentiasa cari kerja, pergi interview sana sini, usaha ikhtiar. Buat solat hajat, buat solat istikharah. Nampak tak? Dia bukan niat doa saja, tetapi dia ada tindakan. Masya Allah. Insya Allah sekiranya dia meninggallah dalam situasi begitu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Tetapi yang terbaik, nekat untuk berhenti. Macam itulah. Sebab bila dia tanya, Ustazah macam mana? Mana boleh kita nak menghukum? Kalau mati dalam keadaan begini, alamatnya tak ada. Manusia tidak boleh menghukum kan keadaan situasi yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui, tuan-puan sekalian. Tetapi kita mendoakan, saya doa puan ada kekuatan. InsyaAllah sebelum ajal datang kan, kematian itu bila-bila masa, kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat dalam segala segi. Masya Allah, itulah cabarannya tuan-puan sekalian.